Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Amin Fuad bersama dengan rakan-rakan saya Amir Arafat dan juga Izzy Nazri. Hari ini Jufri Juki tiada dalam senarai, digugurkan. Hari ini episod debat bola khas review tahun 2020. Sebab kita dah masuk tahun 2021. Aku nak ucapkan selamat tahun baru kepada viewers yang kat luar sana yang selalu menyokong kami, yang mengkritik kami, yang mengutuk Izzy, yang mengutuk Amir, yang kata Amir tak ada function. So kita nak cerita balik apa yang terjadi tahun 2020, pengalaman korang lah. Kita syuting sebab kita tak banyak keluar. Sejujurnya kita keluar 2 kali je kan? Tahun ni tak salah aku. Tapi aku akan tanya korang. Aku start dulu dengan Izzy. Video kegemaran kau tahun 2020. Boleh cerita tak? Tengok sama tak apa yang kita orang punya video kegemaran? Tak lain tak bukan debat bola episod 56. Putus selera tengok Marcel Kalonda ada hati nak sarung JC Malaysia. Yang itu aku cakap kau yang paling terbaik lah bagi aku. Sebab apa terbaik? Sebab kau banyak gelak? Aku banyak gelak. Aku pun gelak ni. Amir pun, aku baru baca tajuk tau. Kau tengok Amir. Sejujurnya itu yang paling terbaik. Satu, cerita tu kelakar lah Min kan? Cerita tu kelakar. Satu pasal nama yang kita tak pernah dengar. Kemudian bagaimana kita dapat kupas tentang Marcel Kalonda tu yang kita tengok daripada YouTube. Nama yang diwar-warkan macam gempa. I mean terlalu banyak hype untuk Marcel Kalonda. Itu yang aku rasa yang menghiburkan aku. That's why aku pilih video kegemaran kau. Video kegemaran aku. Marcel Kalonda. Amir pula, video kegemaran kau. Video kegemaran aku mungkin tak ada lawak lah, tapi aku rasa dia memberikan satu impak yang besar kepada landscape bola sepak Malaysia. Tak lain dan tak bukan. Siapa? Episod debat bola episod ke-30. Projek 1 bilion JDT. Ini bukan langkah 50 langkah, 1000 langkah. Bukan macam tu lah producer kita tulis. 60 langkah dia tulis. 60 langkah. 60 langkah je. Aku tak tahu mana datang. Tapi sebenarnya kalau kau nak tahu, video tu sebenarnya publish 31 Disember 2019. Betul. Hampir ke 2020 lah. Betul. Tapi Amir pilih video tu. Sebab aku rasa tu menarik lah. Sebab satu lagi kita pun dapat review daripada Duli Ahmad Mulia TMJ sendiri. Betul. Alhamdulillah dapat. Dia ada tweet kita. Jadi aku rasa itu satu benchmark yang baik lah untuk kita. Dan juga ada guest lah. Tamu jemputan kan video tu? Tak ada. Wan. Tak ada. Wan. Yes. Sorry. Wan Budiman. Aku kena dalam set kita dalam set tiga. tak ada. Wan. Dia bagi video. Terima kasih Tuan Budiman. Untuk video tu untuk aku pula, video kegemaran aku. Siapa? Debat bola episod 72, pendedahan yang amat mulia TMJ tentang Selangor FC. Macam mana tu? Kan? Yang ni aku cakap, ini aku bagi tahu kenapa aku pilih ni, sebab penuh dengan kontroversi. Drama pasal satu pasal Sumarih, nombor 2 pasal Selangor. Macam-macam cerita kita dengar pasal orang ni, orang tu tapping. So pasal Selangor ni, pasal isu tapping Sumarih. Katanya Selangor tawar kontrak tapi Sumarih nak gaji lagi mahal. Selangor ni pihak ketiga atau tidak. Yang screenshot sekali tu kan? So pendedahan WhatsApp tu. Betul. Kelab Thailand ni hanya persinggahan ataupun pinjaman. Lepas tu baru-baru ni pula aku nak tambah, kawan Sumarih ada bagi tahu dia sebenarnya pergi ke Polistero bukan secara pinjaman. Dia kata Sumarih bukan pemain Pahang sekarang, tapi ada pasukan sedang bercakap dengan Pahang sebab nak minta restu atau respect. Alright. Kalau nak ikutkan, tanya aku, tak perlu pun sebab Sumarih dah tak ada kena-mengena dengan Pahang. Betul. So dari sudut Polistero pula, kenapa tanda tangan Sumarih untuk jangka pendek, untuk jangka masa pendek? Kalau aku penyokong Polistero, kalau kau datang untuk fitness kau je, apa aku nak sign kau? So aku tak tahu apa tujuan dia pergi Polistero tu pun, sebab minit permainan pun tak banyak. Kalau kau tanya, kalau aku penyokong Polistero, aku akan ni benda ni question mark lah. Kan? Sebab lagi satu yang menariknya pasal episod ni, sampai hari ni tak ada lagi pengesahan. Tak ada selesai lagi. Tak selesai lagi. Satu Sumarih dengan Pahang. Nombor 2, Sumarih ke mana kita tak tahu. Cuma ada angin-angin mengatakan beliau akan ke JDT. Yang Amat Mulia ada sebut itu kan. So ini episod, kita tengoklah macam mana episod Sumarih ni akan berkembang ke arah mana. Dengar-dengar angin macam ke selatan, tapi tak tahulah. So ini episod kegemaran aku lah. Sebab benda tak selesai lagi. Betul. Yang ni aku nak masuk, mungkin korang boleh bincang sikit lah. Tontonan video tertinggi tahun 2020. Alright. Nombor 3, nombor 2, nombor 1. Aku masuk nombor 3.
Debat bola episod 66. 66 Safawi Rashid ke Eropah. Portimonense. Yes, cecah 21,000 penonton. Terima kasih. Terima kasih. Kita cerita apa dalam episod tu? Basically kita cerita betapa kita excitednya at first place. Betul. Safawi pergi ke Eropah pasal actually harapan kita masa dulu kita pernah cerita sebelum ni, at least lah Amin pernah cakap sebelum ni, at least kita nak dia dapat main di Jepun pun okey dah. Amin maksudnya di peringkat Asia pun. Ini tiba-tiba kita dapat news dia nak pergi Eropah. Liga Portugal. Lagi kita seronok kan. Liga Division 1 Portugal lah, bukan Division 2 ketika tu kita excited lah. Mungkin sekarang kita dah kurang sikit excited lah pasal secara rasminya Safawi akan pulang bermain di Indonesia, bermain untuk JDT. Dah training pun dengan JDT. Dah training pun. Yes. Masa ni lah Izzy Tilik yang Sumari akan menggantikan Safawi di JDT. Betul. First time Izzy Tilik semua maki-maki hamun dia ni. Episod ni lah. So katanya time tu Portimonense dah scout Safawi selama 6 bulan. Patutnya diorang patut lebih sabar sebab kalau betul dia nampak potensi Safawi, patutnya Portimonense lagi sabarlah. Tapi aku tak tahu sebab apa dia balik. Sebab dia nak balik ke, ataupun JDT panggil dia balik ke, ataupun Portimonense tak nak dia ke, aku tak tahu sebab apa. Rata-rata penyokong Malaysia banyak kecewa. Betul. Macam aku sendiri kecewa. Yelah, dari sudut positif memanglah tak ada game time, tapi untuk aku rasa patut dia habiskan satu musim. Itu pandangan aku lah. Dan juga FB likes dengan followers Portimonense pun dah menurun. Penangan dia dan akaun social media apa ni, Portimonense pun dah tukar jadi KVK pun kata je. Portimonense Malaysia dah tukar. Laju admin tu buat kerja. So dari video ni memang cecah 21,000 sebab semua orang excited macam Izzy cakap. Tapi aku kecewa macam aku cakap tadi sebab salah satu sebab lagi aku kecewa ialah bila dia tak duduk lama. Kalau aku seorang pemain muda, nampak Safawi pergi 3 bulan balik, aku pun rasa macam rasa tak semangat nak pergi main luar. So aku sebagai pemain muda pun tengok boleh ke aku pergi pemain luar. So ni impak yang negatif lah kalau kau tanya aku sebagai pemain muda kan. Tapi nak buat macam mana benda tak jadi kan. Mungkin pemain muda yang tengok tu boleh switch kepada Luqman, jadikan sandaran kan untuk harap-harap Luqman tak balik awal lah. Harap-harap gitulah kan. Okey, tangga kedua siapa Min? Debat bola episod 79. Okey. Sidang media yang amat mulia TMJ kemas kini tentang pasukan JDT. Cecah 26,000 penonton. Ni dia bagi tahu pasal JDT hilang 35 juta akibat wabak Covid. Dia umumkan pemain import Camilo da Silva akan dibawa masuk ke JDT. Tapi sekarang dah tukar lah. Dah tukar. Tak jadi lah player tu kan. Dah jadi dah. Pemain tu katanya kekal di Mexico bersama pasukan Mat Zatlan. Menandatangani kontrak baru selama 2 tahun. So maknanya hari tu Yang Amat Mulia announce ni tapi tak jadi. Sekarang ni kita tak tahu siapa pemain import baru JDT. Lepas tu dia ada umum first time juga pasal Daniel Amir yang akan menandatangani pasukan untuk pasukan JDT. Mungkin tontonan ni tinggi mungkin sebab orang nak tahu siapa pemain import betul. yang masuk, yang siapa yang terlepas kepada sidang media tu lah mungkin. Mungkin yang pengganti Diogo lah senang cerita kan. Dan tak sampai hari ni kita tak tahu siapa penyerang pasukan JDT yang akan menggantikan Diogo. Last nama Roland Diego Roland. Tapi ada satu pemain Argentina aku sebut hari tu. Betul. Misteri tu lagi tu. Tangga pertama, video tangga pertama yang paling tinggi tahun 2020. Debat bola episod 70. Norizam Bakar. Norizam Tukiman beli Kelantan FC. Ni Kelantan. Mencecah 50,000 penonton. Betul. Memang gila lah penyokong Kelantan terbaik. Penyokong Kelantan memang ramai lah kat Malaysia kan. Kan aku kata kau pergilah negeri mana-mana pun, mana negeri yang tak ada tom yum, bagi tahu aku mesti ada punya. Kadang-kadang yang jual tom yum tu bukan orang Kelantan. Mungkin orang Siam tetapi bukan orang Siam pun. Habis? Yang kat Negeri Sembilan orang Negeri Sembilan lah jual. Tak ada. Mesti ada orang Kelantan je mesti. Okey, apa episod ni kita cerita apa Meh? Dia cerita pasal ni lah. Aku rasa itu menarik juga sebab dia ni pun antara video menarik aku, favourite aku juga. Sebab Amir pening kepala sebab cerita banyak pasal saham. Cerita banyak saham. Sampai ada berada komen cakap salah, ni bukan S-Market lah apa kan. Dia ingat aku tahu, dia tak tahu aku sampai call beli security commission nak confirmation benda ni. Kalau kau nak tahu, Izzy pening kepala sebelum tu. Dia tanya, Min, macam mana aku nak study pasal saham ni? Kan? Betul tak? Amir dia bawa orang kata carta alih ke apa benda yang saham tu. Aku dah tak tahu dah. Lantak lah kata kan. Kalau aku kencing korang rumah layan je. Layan je.
episod ni teknikal dia sangat tinggi. Aku study dekat 2 minggu lah untuk topik ni sajalah. Tapi aku rasa menarik sebab ini ialah pemilikan pertama dalam Liga Bola Sepak Malaysia orang yang bukan kenamaan lah. Yang kira orang biasa, usahawan yang terlibat. Betul. Dan dia memiliki secara total benda tu, dia revamp, nak buat saham. Aku rasa menarik benda tu. Hutang pun sekarang dah settle. Katanya habis jutaan ringgit. Betul. Yes. Settlekan tunggakan gaji. Zam saham ke Zam Burger? Aku lebih kepada pilih Zam Burger lah sebab mudah aku nak bercakap pasal burger daripada saham. Saham ni Amir je panggil. Aku panggil Zam Burger je, senang. Roti, burger, Zam Hot? Zam Hot. Oh, yang tu. Zam Hotel. Zam Hotel lah. Zam Hot tu. Okey. Aku cerita juga ni sini sikit pasal dia dah habiskan tunggakan gaji tu satu hal. Lepas tu baru-baru ni daripada penyelesaian tunggakan gaji Casio, bekas pemain Kelantan, FIFA dah telah menarik balik hukuman larangan untuk menandatangani pemain import yang dikenakan terhadap Kelantan sebelum ini, sekaligus membenarkan pasukan Kelantan untuk mendapatkan pemain luar negara musim hadapan. So menarik ya, Menarik, aku suka ya. Dan kita pun dah tahu yang Kelantan FC akan guna ramai pemain muda musim 2021. Dia pun nak bayar gaji ikut kemampuan dan prestasi semasa. Pemain bintang macam Nik Akif, Wan Zarul Nizam semua dah pindah keluar daripada Kelantan. Barangkali mungkin gaji mereka tinggi lah. So itu top 3 kita yang paling tinggi tahun 2020. Okey. Nak tanya Izzy, pengalaman tahun 2020, apa pengalaman yang kau tak boleh lupa lah sepanjang kita shoot, lepas tu kita ada keluar juga sepanjang COVID ni lagi kan, macam-macam dugaan. Honestly, kalau kata aku pengalaman yang paling best apabila kita dapat pergi stadium SSI lah, Stadium Sultan Ibrahim di Johor. Atas jemputan lah. Atas jemputan Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Johor sendiri. Terima kasih. Dia macam mana dah sekarang? Satu pasal ketika itu adalah perasmian. Jadi kita ni bukanlah datang asal daripada Johor kan. Jadi kita daripada negeri lain. Jadi bila kita datang tempat yang penuh dengan cantik excitement tu kan. Kemudian dia punya crowd dia sangat friendly kan. Sampai ada orang tegur kita apa semua kan. Sebab kenal kan. Korang memang sporting lah. Okay. Aku suka itu pengalaman kau yang paling manis lah. Paling manis kan. Yang kau tak boleh lupa betul. tahun 2020. Aku samalah. Aku pun memang tulis kat sini juga ni. Dengan pergi tengok ni cover Selangor tak manis tak manis sangat lah. Pasal kita daripada sini. Mungkin kalau kita daripada mungkin kalau Selangor pergi launch stadium baru lain kot. Mungkin aku rasa atmosphere dia lain sikit lah. Excitement dia lain sikit lah. Excitement aku tu yang aku menarik tu waktu kita pergi tu bukan sebab sahaja kita orang luar, tapi sebab itulah stadium bola sepak. Betul. Environment kalau korang pergi yang tak pernah pergi lagi lah kan, dalam tu memang macam standard. Kita pun pernah buat Euro trip, kita pernah pergi stadium Europe, kita pernah tengok keadaan kat dalam similar bro. Betul, similar. Jadi excitement dia lain. Itu hari kita borak pasal stadium tu macam apa? Juventus Turin macam Turin kan. Kita ada cakap pasal Turin. So menarik lah benda tu. Itu excitement aku lah. Betul. Best tu. Untuk aku benda yang aku tak boleh lupa, satu sebab tu lah. Lagi satu sebab kita cover game Selangor pun 2 hari berkampung di Stadium Shah Alam. 2 hari. Lagi satu adalah COVID-19 ni sendiri. Betul. Yang membantutkan aktiviti bola sepak di Malaysia, bukan di Malaysia sahaja tapi satu dunia. Betul. Kita sebagai pemain ke-12 terpaksa bersiaran dari rumah. Zoom. Secara online. Sebelum dibenarkan masuk ke studio semula, kau bayangkan. Betul. Bayangkan kita orang punya viewership pun turun time tu. Betul. Orang pun nak tengok kan. So itu antara cabaran yang aku rasa sampai bila aku tak akan lupa. Sebab COVID ni bukan sampai Amin Zoom dengan wartawan macam-macam. Dengan Michelle lah, siapa lagi? Rim Syawah, Rizal Hashim. Michelle Syawah yang perempuannya. Abang Rizal dia sebut yang nombor 3. Itu pun sebab dia sebut. Aku tak ingat. Komen sikit bang. Tegur dia. Dayang. Dayang. Aisyah Rizwan. Betul, siapa Aisyah lagi Rizwan. yang aku Siapa Amin? Seorang lagi. Kita ada coach Nizam Jamil. Nizam Jamil. So ada beberapa orang yang aku interview. Aku nak involvekan banyak perempuan supaya serilah sikit. Masih lelaki saja kan. Kita nak ada kemanisan bunga tu lah kan. Kalau korang tak tengok lagi video tu viewership tak banyak. Saya korang tak tengok. Baik korang pergi tengok. Kalau korang nak tahu pasal Rim Syawah, korang nak tahu pasal Michelle. Tak rugi. Pasal Michelle, nak tahu pasal Dayang. So even Nizam Jamil punya pun best. Rizal Hashim punya pun best. So korang boleh tengok balik video tu. Okay.
Izzy, harapan untuk tahun 2021 untuk bola sepak dan juga pemain ke-12. Okay, first, untuk bola sepak, aku kalau boleh kita nak kembali semula ke stadium, tetapi dalam norma baru. Itu yang penting. Kalau kita kembali ke stadium tapi kita tak follow SOP apa semua, kita tak naklah benda ni berpanjangan. So kita nak cut COVID-19 ni. Itu yang pertama untuk bola sepak. Yang kedua untuk harapan untuk pemain ke-12 itu sendiri, untuk kita semua, aku harap sangat kita dapat kembali ke stadium lah. Cita-cita aku tak tahu ada orang, tapi aku boleh katakan semualah. Kami sebenarnya nak pergi ke stadium korang semua. Basically kita nak pergi stadium, jumpa korang. Kita nak pergi stadium Alor Star, kita nak pergi stadium Darul Makmur, kita nak pergi stadium semua stadium kita nak pergilah kan. Untuk kita buat masa ni mungkin kita akan fokus pasukan kebangsaan dululah, sebab kita pun kita buat part time benda ni. So kalau kita ada masa lebih, mungkin kita boleh pergilah stadium perlawanan-perlawanan besar kan. Itu harapan untuk pemain kedua. Itulah dia harapan aku sebenarnya. Harapan aku untuk ni lah, samalah, mestilah kita nak kembali ke stadium. Nak ada rasa vibe tu, rindu bro, rindu rasa sunyi, macam break ngawek macam lama tak jumpa kan. Itu cerita break ngawek lah. Aku kadang-kadang bosan dengar Chan Harimau Melaya tu. Buka je. Dengar kat office semua seronok kan dengar. Rindu. Untuk aku pula, aku nak korang tambahlah subscribers. Bukan apa, orang selalu cakap macam quality audio kita ni apa semua, sebab selagi kita tak banyak subscribers, kita tak dapat banyak viewership, kita tak dapatlah duit. So bila tak dapat banyak duit, kita punya production ni kurang lah kan. Sebab semua ni berbelanja, kita kena berbelanja. So aku harap korang terus menyokong, ajak kawan-kawan tengok supaya kita orang boleh improve production dari segi audio, dari segi feel studio apa semua. So dan aku nak ucapkan terima kasih lah kepada siapa yang menyokong kita sepanjang tahun 2020, tahun yang sukar untuk semua. Yang kritik pun boleh jugalah, terima kasih. Tak kisahlah yang negatif ke yang positif, terima kasih. Yes. Terima kasih. Terima kasih kat Sinchan juga. Terima kasih Sinchan. So dia ajak jumpa, aku pun tak tahu macam mana nak jumpa kan. Terpulang lah, nak jumpa lah, tak jumpa Kau lah. sekolah tak? Kau email, kau sekolah tak? SRP lepas tak? Gitulah. So itu sahaja review tahun 2020 daripada kami. InsyaAllah tahun minggu depan kita mungkin kalau ada topik baru, ataupun mungkin kita boleh tengok komen-komen nakal korang. Mana tahu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.